Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 bersama saya Nik Munira Nik Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Kenamaan dan orang ramai beri penghormatan terakhir kepada jenazah Allahyarham Tun Rahah Muhammad Noor. Lebih 6,000 mangsa banjir di Pantai Timur dipindahkan ke 73 PPS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenamaan dan orang ramai hari ini hadir memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Allahyarham Tun Rahah Muhammad Noor, balu kepada Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak. Jenazah tiba di Masjid Ar-Rahah, Kampung Kerinci, Ibu Negara pada jam 7.50 pagi tadi. Untuk perkembangannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Masjid Ar-Rahah. Silakan Amirul. Terima kasih Nik Munirah. Di Masjid Ar-Rahah ini di hadapan pintu masuknya. Di sinilah lokasi di mana jenazah Allahyarham Tun Rahah dibawa untuk urusan mandian jenazah, dikafankan, kemudian untuk urusan upacara solat jenazah pada selepas waktu Zuhur saya jangkakan selepas ini, dan kemudian dijangkakan untuk dibawa ke lingkaran Makam Pahlawan Masjid Negara pada jam 1.30 atau 1.40 tengah hari sekejap lagi. Dan pada sebelah pagi tadi ingin saya maklumkan jenazah pada awalnya dibawa daripada kediamannya di Jalan Eaton pada jam 7.50 pagi ke sini, dan kemudian pada seterusnya diikuti dengan kehadiran anak Allahyarham iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga bekas Perdana Menteri pada jam 8.02 pagi, dan kemudian dihadiri oleh mereka-mereka yang ahli keluarga, kenalan ataupun ahli kenamaan untuk memberikan penghormatan terakhir buat Allahyarham Tun Rahah di sini. Dan antara yang saya kenal pasti antaranya seperti bekas Perdana Menteri juga Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama isteri Tun Dr. Siti Asmah, dan juga di mana juga kelihatan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan juga bersama Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nashikin berangkat tiba di Masjid Ar-Rahah. Selain Sultan Perak Sultan Muizzuddin Shah berangkat tiba di sini untuk menziarahi Allahyarham di Masjid Ar-Rahah. Dan selain itu mengenai upacara penghormatan terakhir ini bukan saja dihadkan kepada ahli keluarga, kenalan atau mereka yang rapat dengan Allahyarham, tetapi terbuka juga kepada orang awam, di mana ia berlangsung sejak 9 pagi tadi. Orang awam dibenarkan untuk mendaftar mencatat maklumat peribadi mereka, dan kemudian melalui satu peringkat pengawalan langkah-langkah pencegahan SOP pencegahan COVID-19 terdapat kaunter yang akan memeriksa suhu mereka yang akan hadir untuk memberi penghormatan ataupun menziarahi, dan kemudian diberikan pembersih tangan, barulah dibenarkan masuk, tapi hanya pada satu jumlah kecil memasuki dan menziarahi Allahyarham Tun Rahah di dalam. Dan seterusnya sekarang baru saja saya lihatkan di mana beberapa kenamaan yang keluar mungkin daripada Masjid Ar-Rahah ini untuk terus menuju ke lingkaran Makam Pahlawan Masjid Negara, dan daripada situ Allahyarham Tun Rahah akan disemadikan. Seterusnya selesai istiadat melalui istiadat pengumumian negara. Dan untuk melihat bagaimana keadaan di sana pula, mungkin ada persediaan yang sedang dilakukan sebelum acara pengemumian. Kita terus saja bersama Khairul Rizwan Azizan di lingkaran Makam Pahlawan Masjid Negara Ibu Negara ketika ini. Silakan Khairul. Baik, terima kasih Amirul di Masjid Ar-Rahah di Bangsar. Assalamualaikum dan salam sejahtera, langsung bersiaran dari perkarangan Masjid Negara. Bagi kita bawakan kepada anda perjalanan terakhir seorang Seri Kandi Negara Tun Rahah yang juga merupakan balu kepada Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak. Dan sudah pastinya dinanti-nantikan seluruh rakyat negara ini untuk mengikuti istiadat pengebumian negara Tun Rahah. Dan ketika ini kami masih lagi menunggu ketibaan van jenazah yang membawa Tun Rahah daripada Masjid Ar-Rahah Bangsar. Dan kalau dapat saya kongsikan kepada anda pergerakan istiadat pengebumian negara yang akan berlangsung di Makam Pahlawan Masjid Negara ini,
Kira-kira jam 1.40 sebentar nanti, van jenazah membawa Allahyarhamah akan ke Masjid Negara ini. Seterusnya ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diikuti dengan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, dan seterusnya sembahyang jenazah akan sekali lagi dilakukan di sini di Dewan Solat Utama Masjid Negara, diikuti dengan penyerahan bendera Malaysia daripada wakil kerajaan kepada wakil keluarga. Dan kira-kira jam 2.05 petang nanti istiadat pengumuman dijangka akan bermula di lingkaran makam pahlawan dan dijangka akan selesai pada jam 2.30 petang nanti. Dan kami warga media sebenarnya telah pun berkumpul di perkarangan Masjid Negara ini untuk sama-sama kita bawakan kepada anda istiadat ini. Bagaimanapun hanya media rasmi saja dibenarkan masuk ke kawasan masjid dan juga ke kawasan makam. Apapun kita akan sampaikan kepada anda maklumat dari masa ke semasa, dan kita akan sampaikan dalam buletin utama malam ini. Dan sebenarnya ketika ini rintik-rintik hujan mula turun di kawasan ini, seolah-olah memahami perasaan sedih kita sebagai rakyat Malaysia. Ketika ini Tun Rahah, satu figura yang sememangnya tidak perlu diperkenalkan lagi, bukan sahaja memegang status sebagai isteri kepada Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak, namun banyak sumbangan dan juga jasa bakti beliau kepada negara yang kalau saya nak terangkan satu persatu, saya kira memang tak sempat, memang banyak sebenarnya. Dan saya kira itu saja laporan yang dapat saya kongsikan kepada anda buat masa ini. Kita kembali bersama Nik Munirah di Seri Pantas. Assalamualaikum. Vivo. Seorang pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia yang membawa dadah ditangkap bersama 34 parti lain ketika menunggu bot untuk pulang ke negara asal melalui jalan yang tidak diwartakan di Bandar Penawar Kota Tinggi Johor malam tadi. Mereka ditahan oleh anggota pasukan Regimen Ketiga Kor Amir Diraja menerusi op benteng di pesisir pantai Kampung Sungai Rengit kira-kira jam 11.30 malam. Menurut Markas Division Ketiga Infanteri Malaysia, sebanyak 750 gram dadah dipercayai jenis syabu yang dibungkus di dalam 15 paket plastik ditemui bersama suspek. Dadah dibawa dalam sebuah beg kantong milik lelaki berusia 32 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan memasuki Malaysia sebanyak 3 kali melalui jalan yang tidak sah. Terdahulu, serbuan dilakukan setelah pasukan pos pemerhati mengesan 2 bot berlegar di Pulau Cik Kemat berhampiran Kampung Sungai Rengit. Hasil operasi itu, seramai 35 parti termasuk 3 wanita berumur antara 21 hingga 57 tahun ditahan. Pelbagai barangan dirampas dianggarkan berjumlah lebih RM110,000 termasuk nilai rampasan dadah sebanyak RM41,000. Semua parti ditahan dan dibawa ke Markas Taktikal Tanjung Sepang untuk menjalani pemeriksaan dan saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada pihak imigresen. Laporan polis turut dibuat berkaitan kes itu. Situasi banjir di pantai timur Semenanjung bertambah buruk dengan lebih 6,000 orang dipindahkan ke 73 pusat pembinaan sementara PPS di Terengganu, Kelantan dan Pahang. Terengganu paling terjejas apabila mangsa banjir meningkat kepada 5,200 orang membabitkan lebih 1,200 keluarga, sebahagian besarnya di daerah Kemaman. Bagi mengikuti perkembangannya, kita bersama Muhammad Isyak Abdullah Ngah. Syak, bagaimana keadaan terkini di sana? Terima kasih Niki di Sipentas. Kesejukan saya di Kampung Lubuk Periuk, Hulu Terengganu ini bagi berkongsi kepada anda perkembangan banjir yang melanda 4 daerah di Terengganu, iaitu di Kemaman, di Hulu Terengganu, di Setiu dan juga di Dungun. Dan seperti mana yang dilaporkan sebelum ini, daerah Kemaman mencatatkan angka mangsa banjir dipindahkan paling ramai mencecah hampir 4,500 orang. Dan saya sepatutnya bersama dengan Abang Aziz ke Kemaman hari ini. Bagaimanapun
pun terpaksa ke Hulu Terengganu berikutan beberapa jalan alternatif ke Kemaman telah pun dinaiki air. Dan di tinjauan saya di Hulu Terengganu ini dari arah Kuala Berang menuju ke Kampung Pekalang Ajal, kami pengamal media yang membuat laporan banjir pada hari ini terpaksa menaiki truk polis untuk ke kampung-kampung yang dinaiki air, antaranya Kampung Matang, Kampung Lubuk Periuk dan juga Kampung Pekalang Ajal. Dan saya tidak mahu mengulas panjang dan sepatutnya mengulas panjang pada hari ini adalah bersama saya Deputi Superintendent Muhammad Adli Mat Daud, iaitu Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu. Terima kasih Tuan kerana bersama-sama dengan kami. Ya, terima kasih TV3. Banjir di daerah Hulu Terengganu mula berlaku pada malam tadi, 8 malam sehingga subuh tadi. Kenaikan air agak mendadak. Ekoran hujan yang berterusan daripada 17 hari bulan Disember yang lalu selama 3 hari, dan ekoran kenaikan air ini sebanyak 11 buah pusat pemindahan sementara telah dibuka, melibatkan 499 mangsa telah dipindahkan setakat ini, dan juga sebanyak 7 buah jalan utama dan jalan alternatif telah dinaiki air dan telah ditutup kepada kenderaan-kenderaan untuk melalui jalan tersebut. Okay, Tuan, tadi kita turut meninjau di PPS Kampung Lubuk Periuk. Hasil daripada tinjauan yang dilakukan oleh pihak Tuan sendiri, adakah Tuan berpuas hati tahap SOP yang dipraktikan oleh masa-masa banjir yang ditempatkan di PPS? Setakat ini kita dapati semua jawatan kuasa bencana di mukim-mukim yang diketuai oleh MPKK yang menjaga pusat-pusat pemindahan sementara ini telah mematuhi sepenuhnya langkah-langkah SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Sebagaimana kita telah buat latihan dan juga tunjuk ajar sebelum ini, dan kita dapati pematuhan ini berada di tahap yang amat memuaskan. Okey, jika di Kemaman banjir besar akibat daripada pertembungan air pasang dan juga air sungai yang melimpah, dan di Hulu Terengganu juga dijangka pada petang ini beberapa lagi kampung akan terkesan akibat banjir, dan mungkin ada persediaan ataupun yang telah dilakukan oleh pihak Tuan sendiri. Ya, banjir kali ini ekoran kenaikan air Sungai Berang dan juga Sungai Telemong, dan air ini berpunca daripada kawasan berbukit di kawasan Banjaran, dan kita jangka ekoran hujan berterusan ini lagi banyak kawasan-kawasan yang akan dinaiki air. Pasukan operasi bencana banjir di daerah Hulu Terengganu semuanya bersiap siaga, melibatkan semua agensi PDRM, bomber, APM serta pasukan sukarela. Okey Tuan, mungkin ini akhir sekali, mungkin boleh diberikan nasihat kepada orang ramai juga yang menjadikan kawasan banjir ini sebagai kawasan tumpuan, membawa keluarga bermain banjir. Sedikit Tuan. Okey, seperti mana setiap tahun kita dapati apabila berlaku banjir, sebahagian masyarakat mengambil kesempatan untuk berpesta, dan kita memberi nasihatlah kepada ibu bapa untuk sentiasa mengawasi dan lebih baik menghalang terus kanak-kanak daripada bermain kawasan banjirlah, untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan Buletin 130. Ingatlah bahawa malang itu tidak berbau. Bermulanya gelombang pertama sehingga ke gelombang keempat ini masih belum ada lagi mangsa menjadi korban banjir, dan sama-samalah kita mengikuti segala nasihat yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan hari ini merupakan 19 hari bulan, iaitu penamatan kepada laporan cuaca buruk di Kemaman, Hulu Terengganu dan juga di Dungun. Bagaimanapun saya difahamkan mungkin hujan lebat ini akan melanda pula di daerah Besut dan juga Setiu, dan orang ramai yang tinggal di kawasan berisiko dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan menuruti segala nasihat yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Saya rasa itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan dengan buletin penonton Buletin 130. Kita kembali bersama dengan rakan setugas Niki. Salam hormat. Terima kasih Syed, langsung dari Terengganu. Hati-hati untuk anda bertugas di sana. Okey. Sementara itu di Kelantan, jumlah mangsa banjir yang dipindahkan meningkat kepada 800 orang daripada 214 keluarga yang ditempatkan di 26 PPS. Menurut laman Sesawan Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sehingga jam 1 tengah hari tadi, 3 daerah terjejas dengan pasti mas mencatat bilangan mangsa tertinggi, seramai 366 orang daripada 103 keluarga.
Kuala Krai masih kekal mencatat seramai 246 orang daripada 61 keluarga berada di 9 PPS, manakala Tanah Merah melibatkan 166 orang ditempatkan di 10 PPS. Sementara itu, berdasarkan laman sesawan publik info banjir menunjukkan paras air sungai di 3 daerah melepasi paras bahaya. Stesen Sungai Golok di Rantau Panjang mencatat bacaan paras air 10.25 meter melepasi tahap bahaya 9 meter. Manakala stesen Sungai Golok di Jenub Tanah Merah merekodkan 23.63 meter melepasi paras bahaya 23.5 meter. Sungai Galas di Limau Kasturi, Gua Musang menunjukkan bacaan 59.4 meter melepasi paras 59 meter. Dua stesen di Kuala Krai iaitu Mani Urai, Kampung Sungai Nal serta Sungai Kelantan di Kusial Tanah Merah mencatatkan paras amaran. Selepas ditutup selama 2 bulan dan 3 hari akibat arahan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Zon Negara kembali beroperasi. Sekumpul Zon Negara sedia menerima pengunjung. Langkah keselamatan kesihatan diperketatkan susulan penularan COVID-19. Menurut Naib Presiden Zon Negara, Rosli Elias Rahmat Ahmad Lana, hanya 1,250 pengunjung dibenarkan masuk pada satu-satu masa. Oleh kerana SOP kita terhad. Jadi kalau tidak, bulan Disember ni satu hari sampai 4-5 ribu orang pun ada. Sekarang kita terhadkan pada 1,250 at one time. Jadi mana yang lebih dikeluar yang pulang tu kita tambah balik. Jadi tak semestinya 1,250 orang satu hari. Ya, jadi setiap kita akan bagi kad, yang mana yang keluar tu kita ambil balik, dan kalau keluar nombor yang keluar tu kita tambah mana yang tunggu di belakang. Rosli turut meminta pengunjung untuk menjaga jarak sosial serta mematuhi prosedur operasi standard SOP. Pembukaan semula itu untuk menjamin operasi Zon Negara serta kebajikan 3,700 haiwan daripada 280 spesies yang ada di situ. Bagaimanapun, sepanjang PKP, Zon Negara telah menerima sumbangan hampir 10 juta ringgit. Rosli masih menggalakkan mana-mana pihak serta individu untuk terus menyumbang kepada Zon Negara. Pada hari pembukaan Zon Negara, Habib Jewels turut menyumbang RM50,000. Selain itu, Habib Jewels turut melancarkan program Selamatkan Haiwan Kita melalui penjualan wafer emas. Setiap pembelian sekeping emas itu, RM5 akan disumbangkan kepada Zon Negara. Vivo. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Selepas meluluskan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech, Syarikat Menerusi Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA meluluskan pula vaksin Moderna bagi kegunaan kecemasan. Kelulusan berkenaan membolehkan vaksin terbabit diedarkan ke seluruh negara dengan 6 juta dos akan dikeluarkan. Menurut Ketua Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA, Stephen Han, tindakan berkenaan membuktikan pihaknya sudah mengambil langkah sewajarnya bagi membendung penularan COVID-19. Minggu lalu, Amerika meluluskan penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech bagi membolehkan 20 juta rakyatnya menerima vaksin itu, terutama buat individu yang mendapat rawatan jangka panjang dan petugas kesihatan barisan hadapan. Beberapa pegawai kanan negara itu termasuk Naib Presiden menjadi antara individu terawal mendapat suntikan vaksin berkenaan. Hubungan diplomatik yang dingin di antara dua kuasa besar ekonomi dunia, Amerika Syarikat dan China, nampaknya seakan wujud sinar baru dalam menuju perdamaian. Ia selepas Beijing mengumumkan kesediaan untuk bekerjasama dengan Presiden Amerika Syarikat dipilih Joe Biden yang akan memegang jawatan pada 20 Januari depan. Menteri Luar China Wang Yi menyuarakan harapan untuk kedua-dua pihak kembali berunding dengan matlamat asal selain memulihkan kepercayaan bersama dan menghormati antara satu sama lain. Antara isu yang digariskan Beijing untuk mencapai persepakatan bersama dengan Amerika Syarikat menerusi dialog adalah isu COVID-19, pemulihan ekonomi dan perubahan iklim. Sebelum ini, hubungan Amerika dengan China tegang. Ekoran Presiden Donald Trump sering kali menuduh Beijing mencuri harta intelek, mengintip
dan memaksa negara lain melaksanakan projek infrastruktur di negara tembok besar itu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Negara hari ini bersedih dengan kehilangan seorang serikandi negara, Allahyarham Tun Rahah Mohamad Noh. Kami di Bilik Berita mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين